Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sehat Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'. Pada malam yang berbahagia ini kita akan bicarakanlah satu topik yang begitu penting dalam kehidupan kita, mengenai kitab panduan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi akhir zaman. Kitab apa tu? Siapa tahu? Silakan. Okey. Bagus. Pandai Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berperingkat sepanjang berapa tahun? Syukri, berapa tahun tempoh masa Al-Quran diturunkan tu? Bagus, 23 tahun 23 tahun Al-Quran diturunkan, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Itu ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Dan Al-Quran merupakan kitab petunjuk. Kitab petunjuk bagi umat manusia, dan ia adalah panduan untuk umat akhir zaman ini yang menjadi petunjuk. Dan Al-Quran juga terjamin terpelihara. Allah SWT sendiri menjanjikan ianya dipelihara sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya Allah SWT menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan dialah yang meliharanya. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya berinteraksi dengan Quran, Kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimanakah kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, mengatakan cara Allah SWT memelihara Quran ini dengan bagaimana? Caranya kita dapat lihat pada zaman sekarang ni. Dengan adanya apa? Siapa tahu? Macam mana cara Allah SWT pelihara Al-Quran pada zaman sekarang dan zaman-zaman sebelumnya? Macam mana Allah pelihara? Ada siapa sebarang idea? Saya cuba dulu. Okey. Dengan adanya para tahfiz. Bagus, pandai, mumtaz. Insya-Allah. Barakallahu fiik. Dengan adanya pusat-pusat tahfiz yang menghafal Al-Quran, merupakan salah satu cara Allah SWT memelihara Al-Quran kepada umat ini. Dan kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi lagi, jika kita tengok agama-agama yang lain seperti agama Kristian, agama Yahudi, agama Buddha dan sebagainya, kita akan dapati padri mereka, sami mereka, dia punya syekh-syekh dia, ulama-ulama mereka, kalau kita tanya mereka, adakah mereka menghafal kesemua kitab mereka? Pastinya tidak. Separuh pun tidak. Tapi Al-Quran satu mukjizat yang ajaib. Kita akan dapati setiap zaman, walaupun orang tu tak boleh bahasa Arab pun, mungkin tak boleh cakap bahasa Arab sebagainya, daripada Asia, daripada Afrika, daripada seluruh dunia dalam muka bumi ni, ada yang menghafal Al-Quran. Berapa juta manusia yang menghafal Al-Quran. Dan juga Allah SWT berfirman lagi, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya Allah SWT memudahkan Al-Quran untuk kita baca, untuk kita hafal. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Dan itu antara janji-janji Allah SWT. Dan fungsi juga Quran ini adalah syifa. Siapa tahu apa maksud syifa? Bagus, barakallahu fiik. Menyembuh, yakni sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifa. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk dan syifa. Syifa ni kesembuhan daripada segi fizikal ataupun dari segi rohani kita. Al-Quran membersihkan rohani kita daripada sebarang penyakit. Dan Al-Quran juga adalah masdar, yakni sumber bagi agama Islam. Yang kita tahu hukum kita ada akidah, kita ada syariah, kita ada akhlak. Dan ianya semua berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian jika kita melihat juga daripada hadis-hadis Nabi SAW, banyak menceritakan tentang kelebihan, keutamaan, fadilat Al-Quran . Antaranya yang pertama apa? Al-Quran memberikan apa? Pahala. Pahala. Bagus. Al-Quran memberikan pahala, memberikan pahala untuk orang yang membacanya. Dalam hadis riwayatkan oleh Imam Tirmizi juga, Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, man qara'a min kitabillah harfan, siapa yang baca kitab Allah satu huruf, falahum mithlun ajru amsalihha, baginya pahala 10 kali ganda. Dan Nabi SAW juga cakap,
Nabi tak cakap alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka akan diberikan pahala yang berganda-ganda kalau kita baca satu muka Al-Quran kan. Kemudian Al-Quran memberikan apa lagi dalam hadis sebut? Apa lagi? Memberikan pahala 10 kali ganda lagi? Apa lagi Al-Quran berikan? Pada kiamat nanti Al-Quran memberi syafaat. Bagus. Al-Quran memberi syafaat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahul Muslim. Bacalah Al-Quran, sungguhnya dia datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Dan ia merupakan satu kelebihan yang besar, memberikan syafaat di hari kiamat, yang hari yang la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berguna harta benda dan anak pinak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Dan salah satu cara untuk dapat syafaat adalah dengan membaca Al-Quran. Dan lagi apa lagi Al-Quran memberikan apa lagi kepada kita? Selain syafaat, lepas syafaat tu masuk ke syurga. Bagus. Okay? Masuk ke syurga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama tarattil fid dunya fa inna manzilaka akhiratil ayat taqra'uha. Bacalah Quran. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah sebagaimana kamu baca di dunia, dan kedudukan kamu di syurga nanti berdasarkan ayat yang terakhir yang kamu baca. Ini Syekh As-Sa'di dalam kitab tafsir As-Sa'di mengatakan, dia berpendapat tingkat Al-Quran itulah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Kita tahu dalam Quran ada berapa ni? Berapa surah? 114. Bagus, 114. Okey. Ada berapa juzuk? 30 juzuk. Okey. Ada berapa ayat dalam Al-Quran? Kita kira cikgu 6,000 cikgu. 6,000. Okey, betul. Okey, ada kata 666, tapi yang lebih tepat adalah 6,236. Okey. Ayat Al-Quran. Dan ni ulama ni ulama kira kan. Okey. Dan berdasarkan ayat ni, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tadi, Syekh Sa'di mengatakan ni tingkat Al-Quran, tingkat syurga ada 6,236. Berdasarkan, ada yang kata berdasarkan ayat terakhir kita baca, ada kata berdasarkan ayat yang kita hafaz. Sebanyak mana yang dihafaz, tinggi lagi kedudukan dia di dalam syurga. Itulah tentang kelebihan Al-Quran. Dan yang terakhir, Al-Quran juga, pembaca Al-Quran digelar sebagai apa? Golongan yang apa? Quraniyun. Okay? Quraniyun, bagus. Sebenarnya golongan yang membaca Al-Quran digelar juga Nabi SAW sebagai golongan yang terbaik. Okay? Golongan yang terbaik sebagaimana dalam hadis oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Okay? Dan hadis ini sahih. Dan dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW banyak cerita tentang golongan-golongan yang terbaik kan. Ada yang fa'um linnas, yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada isterinya. Menunjukkan pelbagai kategori yang terbaik. Dan antara yang terbaik juga adalah dengan kita membelajar dan kita mengajarkan Al-Quran. Okay, sejak 1400 tahun yang lalu, para ulama telah menyusun pelbagai kaedah. Para ulama telah menyusunkan pelbagai kaedah untuk memudahkan umat membaca Al-Quran. Okay, di Malaysia antara yang terkenal apa? Kaedah apa? Yang kita pernah tahu. Iqra', bagus. Okay, kaedah Iqra'. Okay, kaedah Iqra' ni diperkenalkan oleh Ustaz, apa nama dia? Ustaz Haji Asad Humam. Okey? Mana pink? Oh, ni. Ni. Ada contoh. Okey, kita ada contoh buku. Okey. Ni yang diperkenalkan oleh Ustaz Haji Asad Umam, dan dia orang Indonesia daripada Jogja. Pada tahun 70-an dia perkenalkan kaedah ini. Kemudian pada tahun 90-an dia mula masuk ke Malaysia, dan yang membuatkan dia terkenal lagi
ketika Kementerian Pelajaran Malaysia memperkenalkan dia dalam silibus sekolah rendahan pada tahun 1995, dia masuk dalam silibus, maka kaedah ni sangat terkenal lah. Kemudian kita ada apa lagi yang bunyi dekat dengan Iqra' tak? Ha? Kan? Ha? Qiraati dia mungkin ada setengah orang pernah belajar, ada yang setengah tak belajar. Dia daripada Indonesia agak, yang diperkenalkan oleh Haji Dahlan. Okey. Haji Dahlan. Kiai Haji Dahlan kan. Ini pada tahun 70-an lah. Kemudian dibawa ke Malaysia oleh Ustaz Masruh Ahmad. Dan pada tahun 90-an juga dia bawa dan dia buka sendiri markas dia. Markas Qiraati di Kajang. Okay. Di Kajang ada satu markas Qiraati. Dan ada kaedah yang lain juga. Kita ada kaedah haraki. Okay. Ini antara kaedah-kaedah yang saya sebut kat Malaysia. Kaedah-kaedah pembacaan Quran yang kami pelajari. Dia diperkenalkan oleh Ustaz Zakaria Nasaruddin. Okay, ni agak baru lah, kaedah ni agak baru. Dan dia mendapat anugerah inovasi kemasaan pada tahun 2012 dan 2013. Agak baru lah. Dia asalnya seorang guru di sekolah, kemudian dia menjadi pensyarah di IPG, Ustaz Zakaria. Dan boleh search lah banyak kaedah haraki ni. Dan yang terakhir berkaitan dengan kaedah pembacaan Quran, kita ada kaedah Al-Hiraq. Ianya daripada Indonesia agak banyak yang orang Indonesia perkenalkan. Diperkenalkan oleh Dr. Haji Royhan Al-Mandini. Okay. Ni antara kaedah-kaedah. Dan kalau kaedah hafazan banyak sangat. Macam kamu semua telah belajar ada kaedah. Dia bandi kaedah Turki. Ni daripada Deoband, India. Ada madrasah dia, kaedah Turki dan berbagai kaedah-kaedah lain lah untuk hafazan Quran. Dan pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang kaedah apa? Ada satu kaedah yang cara untuk kita membaca Al-Quran. Siapa nak cuba? Hari ini kita belajar bahasa kaedah apa? Kaedah ni berasal daripada Iraq. Kaedah? Iraqi. Sikit lagi. Dia apa nama bandar Iraq? Kota Baghdad. Bagus. Okey. Al-Baghdadi. Pernah dengar Ni kaedah yang agak popular, yang diperkenalkan oleh Ustaz Jalaluddin bin Haji Hasanuddin. Dan dia dulu belajar di Baghdad lah, Iraq. Universiti Saddam di sana. Dan dia balik, kemudian dia buat kelas Al-Quran sebagainya, dia dapat temui lah kaedah ini. Dan pada hari ini kita akan bicarakan, kita akan telusuri, kita akan memahami serba sedikit tentang kaedah Al-Baghdadi. Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okay, kita bersambung lagi dalam segmen yang kedua mengenai kaedah Al-Baghdadi ini. Okay, sebagaimana kamu semua telah dapat kan? Semua dah dapat handout Ada apa? Okay, saya putus state buku Tamhid ni. Ini buku asas untuk kita mengenali lah kaedah Al-Baghdadi. Kemudian kamu dah dapat kan? Ketuk-ketuk Okay, panggil tu. Lain. Okay, ni inovasi inovasi. Okay, inovasi. Bila benda baru sebab kita kekurangan alat bahan bantu mengajar ABM kan. Jadi saya gunakan ni sebagai ganti dia. Bagi tujuan dia sama dia untuk ketuk lah. Okay. Okay. Saya ceritakan sedikit tentang buku ni. Kaedah Tamhid Al-Baghdadi ni. Dia merupakan buku asas lah untuk kita mengenal 29 huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Dan yang uniknya dia tidak bermula dengan alif bata. Cuma kamu buka buku surat pertama kan. Dia mula dengan huruf apa tu? Dah kenal? Sajada. Bagus. Sajada. Okay. Dia bukan bermula dengan huruf alif bata. Tahu tak sebab apa?
Okay, ni antara keistimewaan kaedah ni sendiri. Dia memperkenalkan huruf-huruf yang biasa orang sebut lah, yang popular dulu. Baru dia masuk huruf-huruf yang sukar, yang makhraj sukar, macam apa? Do, to, zo, itu belah-belah belakang lah. Ra, ain. Dia masuk yang mudah-mudah dahulu, kita mengenal huruf, baru dia masuk kepada yang sukar lah. Dan pada buku satu ini, dia memberikan beberapa pengenalan asas tentang bacaan tanwin, okay? Panjang pendek harakat dia, kemudian huruf mati atau sukun, dan tanda sabdu. Okay? Itu antara basic-basic tajwid lah yang diperkenalkan dalam buku ni. Ni buku satu. Dan buku dua baru akan mendalami sedikit sedikit ilmu tajwid, mengenai asas-asas tajwid. 1, 2, 3, go. Okay, sebelum kita memperkenalkan huruf-huruf dalam muka surat pertama ni, siapa tahu kenapa kita kena guna ni? Ketuk-ketuk panjang pendek. Bagus. Okay, untuk mengenali panjang pendek harakat. Okay. Tak nak bagi mengantuk. Bagus. Okay. Kaedah berladi ni untuk yang ceria. Ada aktiviti dalam kelas kan, aktiviti berkumpulan dan sebagainya. Kalau dari segi pedagogi pendidikan sendiri, kita ada beberapa kaedah pembelajaran lah. Okay. Ada yang murid kita panggil pembelajaran kinestetik. Dia suka bergerak, okay? Dia suka bergerak. Mesti ada tangan kena bergerak, kaki bergerak, aktiviti luar kan. Baru dia akan tumpu lah, okay? Ada? Betul Kamu suka kan? Okay? Ada pelajar yang dia auditory. Dia lebih kepada mendengar. Okay? Dia duduk dengar kan. Dengar je cikgu cakap, dia angguk kan. Okay? Itu pelajar-pelajar jenis auditory lah. Dia lebih kepada pendengaran, dia bercakap dengan rakan-rakan, bincang sebagainya. Dan ada juga pelajar yang lebih kepada visual. Okay, dia lebih memahami, dia lebih menghayati, dia lebih tumpuan lah. Kalau guru menggunakan kaedah visual, ada video, ada gambar, ada graf dan sebagainya, baru dia memberikan tumpuan kan. Okay, kaedah berladi dia menggabungkan lah kinestetik dan pergerakan ketukan ni untuk memberikan tumpuan dan dikatakan untuk menggerakkan otak kiri dan kanan. Okay, dari situ lah yang pengasas ni dapat merupakan cara yang terbaik lah. Dia mengatakan ini antara cara yang terbaik untuk kita mengenali huruf-huruf daripada Al-Quran. Okey, semua boleh buka muka surat 1. Okey, semua buka muka surat 1. Kita akan masuk kepada pelajaran yang pertama. Okey. Kita akan memperkenalkan huruf tanpa menggunakan ketukan lagi. Okey. Sajadah. Okey, boleh ikuti? Okey. Saya ulangi. Sajadah. Okey, kita ulangi. Sajadah. Okey, bagus. Yang kedua sama juga. Yang titik atas tu mewakili satu ketukan lah. Okey. Sajadahan. Okey. Sajadah. Okey. Sajadah. Okey, boleh tengok saya buat. Yang satu huruf tu mungkin disatukan. Sajadah. Okey. Sajadah. Okey, faham? Boleh faham Okey. Kamu semua boleh ikut, boleh buat bersama-sama dalam kumpulan. Okey. 1, 2, 3. Bagus. Lagi sekali. Sajadah. Bagus. Okey, last one. Sajadah. Okey. Pandai, okey? Bagus Itu antara basic lah. Sebab satu titik mewakili satu harakat lah. Okay? Satu titik mewakili satu harakat. Dan kita akan pergi kepada baris yang kedua pula. Okay? Kita akan pergi kepada baris yang ketiga. Ketiga. Okay? Dan yang buku asas ni tu lah pengenalan basic-basic lah. Huruf baris atas, fathah, dhamma, kasrah kan. Okay? Tanwin ada juga. Dia ada tiga-tiga sekali lah. Dia ada tiga-tiga sekali. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, nombor 3 tu. Okey. Sa, si, su. Okey. Sa, si, su. Sa, si, su. Okey, nampak Okey. Boleh sama-sama buat? 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. Sa, si, su. Bagus, sekali lagi. Sa, si, su.
Okey. Ni yang satu harakat. Kita pergi kepada yang kedua. Ni dua harakat lah. Dua ketukan lah maksud dia. Huruf mat panjang. Okey. Dia serentak tau. Huruf dengan ketukan tau. Dia synchronize lah. Serentak. Okey. Dan kita masuk yang huruf panjang pula. Boleh sama-sama kamu ikuti? Boleh. Boleh lagi ya? Sikit lagi. Okey. Sa. Okey. Ni untuk dua harakat. Ni semua dua harakat lah. Semua dua harakat kan? Semua dua harakat. Sa, si, su. Sa, si, su. Okey? Dua kan? Okey? Boleh ya? Boleh ya? Boleh juga. Okey. 1, 2, 3 kamu buat. Sa, si, su. Okey, sekali lagi. Sa, si, su. Okey, bagus. Ni tanwin pun sama tak? Dua ketukan tak? Mewakili dua harakat lah. Okey. San, sin, sun. Macam tiga. Tiga. Dia 6 lah. Dua. Okey. Sin, sun. Okey. Pandai. Okey. Kamu semua boleh ketuk? Boleh juga. Okey. Teruskan. Pegang dah. Yang tanwin. 1, 2, 3. San, sin, sun. Okey. Sekali lagi. San, sin, sun. Okey, kita pergi bawah lah. Jajiju. 1, 2, 3. Jajiju. Sekali lagi. Jajiju. Okey, yang sebelah dia. Jajiju. Bagus. Sekali lagi. Jajiju. Okey, yang terakhir. Janjinju. Bagus. Sekali lagi. Janjinjun. Okey, baris yang terakhir. Yang kelima. Kita masuk. 1, 2, 3. Dadidu. Bagus. Sekali lagi. Dadidu. Okey, yang kedua. Dadidu. Bagus. Okey, sekali lagi. Dadidu. Okey, yang terakhir. Dandindun. Okey, sekali lagi. Dandindun. Okey, kita masuk kepada sintesis. Yang terakhir. Yang sajadah tu, okey boleh baca? 1, 2, 3. Jasada. Okey, sekali lagi. Jasada. Okey, yang kedua. Sajadah. Okey, yang ketiga. Sajidun. Bagus. Sekali lagi. Sajidun. Dun tu dua harakat yang Bukan lah. tanwin tu. Okey, sekali lagi. Boleh buat? Sajidun. Bagus. Okey, yang sekali. Ha? Yang last sekali. Sekali. Okey. Sujudun. Okey, buat sama-sama Buat sama. Kita mula balik. 1, 2, 3. Sujud. Apa? Maafkan saya. Okey. Kira-kira. Yang terakhir. Ya, Kira-kira. susah nak ni. Kira-kira. Okey. Okey. 1, 2, 3. Sujudun. Sekali lagi. Sujudun. Sekali lagi. Sujudun. Bagus, mumtaz. Okey. Bagus semua. Jadi kamu dah mengenali lah huruf-huruf asas tentang kaedah Al-Baladi ini. Dan kita akan masuk muka surat yang terakhir. Kita akan masuk pada pelajaran yang kedua. Sama juga. Ni semua telah kenalan huruf apa ni? Mim, ha, ra. Okey, mim, ha, ra. Dan sama juga ah. Kita akan bermula dengan bacaan yang pendek, kemudian kita akan pergi kepada bacaan yang panjang, dan saya inginkan kamu buat bersama-sama lah. Yang ini kaedah secara berkumpulan kaedah secara berkumpulan. Okey, kita masuk yang nombor 3 tu. 1, 2, 3, mula. Cikgu dekat sama cikgu. Cikgu lojor. Okey, sabar semua. Kita mulakan sekali lagi. 1, 2, 3. Mamimu. Bagus, sekali lagi. Mamimu. Bagus. Okey, kita masuk yang kedua.
1, 2, 3. Bagus, sekali lagi. Okey, bagus. Ulang sekali lagi. Ha? Okey, sekali lagi. 1, 2, mula. Bagus. Okey, kita masuk yang tanwin lah, yang terakhir. Dia 2 harakat juga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, mula. Okey, masuk terus nombor 5. Okey, nombor 5 yang huruf ra tu. Okey, 1, 2, 3. Sekali lagi. Okey, yang kedua. 1, 2, 3. Bagus. Sekali lagi. Okey, yang terakhir huruf ra tanwin. Okey. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, bagus. Kita masuk kepada sintesis dia yang terakhir, yang nombor 6 tersebut. Okey. 1, 2, 3. Bagus. Sekali lagi. Okey, yang kedua. 1, 2, 3. Okey, bagus. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bagus. Kita masuk yang ketiga. 1, 2, 3. Okey, run tu dua kali ketukan Okey. 1, 2, 3. Bagus. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bagus. Okey, kita masuk yang terakhir. Yang terakhir. Sama-sama buat penuh semangat Boleh. Lenguh ni. Tengok. Okey. Lepas ni kita pergi makan Okey. Okey. Okey, kita masuk yang terakhir. 1, 2, mula. Muhurun. Bagus. Sekali lagi. Tak sama Okey, tak apa, kita buat sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, last one. 1, 2, 3. Muhurun. Run tu dua ketukan lah. Dua tanwin kan. Okey. Cuba lagi. Okey, last sekali. Buat yang terbaik Boleh. Semua dah sedia? Dia. 1, 2, 3. Muhurun. Okey. Okey, sentak Okey. Terima kasih kepada pelajar semua yang memberikan kerjasama yang baik sepanjang pembelajaran ini. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.